wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam, mari kita bersama-sama melihat apakah yang didefinisikan dengan wahyu. Wahyu adalah bentuk masdar, iaitu asal usul. Perkataan ini yang menunjukkan dua makna asli, iaitu rahsia dan cepat. Wahyu berasal dari kata waha yang membawa arti tersembunyi dan cepat. Seterusnya, mari kita lihat masuk wahyu dari segi istilah syarak. Wahyu daripada segi istilah syarak didefinisikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi. Jadi, seterusnya mari kita lihat kepada jenis-jenis wahyu. Yang pertama, segala jenis percakapan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kita boleh lihat suatu contoh kisah Nabi Musa AS yang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kisah ini telah dituliskan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 164. Seterusnya, wahyu melalui ilham. Wahyu melalui ilham ini kita boleh lihat Allah mencampurkan ilmu pengetahuan yang benar ke dalam hati para rasul. Yang ketiga, wahyu dalam bentuk mimpi yang benar, iaitu kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih anaknya, dan kisah ini disebutkan juga di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 102. Seterusnya, wahyu yang di mana datangnya perantara malaikat, iaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara yang berat, dan yang kedua cara yang ringan. Yang kelima, wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW di atas langit ketujuh. Dan wahyu ini untuk memfardukan solat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah diterangkan tadi, wahyu daripada segi bahasa membawa maksud apa-apa yang diturunkan daripada tempat yang tinggi. Manakala wahyu daripada sudut istilah pula didefinisikan sebagai sesuatu yang diturunkan daripada Allah kepada para nabi melalui malaikat Jibril, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun bukan tulisan, yang mempunyai syariat. Sains merupakan sebuah kajian yang berjaya dibuktikan melalui ujian empirikal dan eksperimen. Menurut English Oxford Dictionary, sains berjaya didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu yang mengkaji kenyataan melalui bukti dan fakta dan disusun secara sistematik. Teknologi daripada segi istilah membawa maksud pengetahuan dan tindakan yang dilakukan secara sistematik. Ia juga sering dikaitkan dengan proses di dalam industri dan juga sains kejuruteraan. Seperti yang kita dapat lihat, dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dapat menguatkan lagi pegangan akidah kita. Contohnya seperti 3 jenis tauhid yang saya akan terangkan. Yang pertama, tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma' wa sifat. Yang pertama, tauhid uluhiyah membawa maksud Tuhan yang esa dan tiada sekutunya. Dan yang kedua, tauhid rububiyah yang membawa maksud Allah sahaja yang berhak disembah. Dan akhir sekali, tauhid asma' wa sifat yang membawa maksud beriman dengan segala sifat dan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Peranan wahyu dalam dunia sains dan teknologi. Yang pertama, menggalakkan lagi aktiviti pembangunan dan teknologi. Seperti yang kita dapat lihat pada zaman sekarang, telah banyak pembinaan baru yang mengikut peredaran semasa dan keadaan semasa. Ini dapat dibuktikan bahawa Islam bukanlah sebuah agama yang kuno dan mengikuti perkembangan semasa. Yang kedua, membuktikan kebenarannya. Membuktikan secara dalil aklinya kewujudan Allah dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya kejadian siang dan malam seperti yang kita dapat lihat. Kesimpulannya, sains dan teknologi berkait rapat dengan ajaran Islam dan kita tidak diizinkan untuk memisah kehidupan manusia termasuk sains dan teknologi daripada dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama. Secara ringkasnya, sains dan teknologi adalah ilmu yang teratur dan teruji untuk membuktikan kebenaran realiti alam semesta. Ini berdasarkan uji kaji dan penelitian zahir seperti fizik, kimia, biologi dan seumpama dengannya. Al-Quran adalah merupakan sumber primer dalam tamadun Islam. Al-Quran dan As-Sunnah adalah syarat dan padat sebagai sumber rujukan yang menganjur serta mendorong umat Islam agar menuntut ilmu, mempelajari, menganalisis dan menggunakan akal semaksimum yang mungkin. Al-Quran juga merupakan sumber intelektual dan spiritual Islam. Ia merupakan asas bukan hanya bagi agama dan pengetahuan spiritual tetapi bagi semua ilmu pengetahuan.
Ia merupakan sumber utama inspirasi pandangan Muslim tentang kesepaduan sains dan pengetahuan intelektual. Al-Quran merupakan kitab yang perlu dipercayai, diyakini dan diimani sepenuhnya sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya Al-Quran dari segi sains ialah dalam memberi panduan asas, khususnya dalam konteks kaedah. Sememangnya sains dan Al-Quran ini memang tidak dapat dipisahkan dan memang akan sentiasa berselari. Akan tetapi, kita kena ingat bahawa Al-Quran ini bukanlah sebuah buku sains. Ianya adalah wahyu Allah. Al-Quran mengajak manusia supaya berfikir, mengkaji dan meneliti setiap ciptaannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran, maksud yakni orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring menyiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Al-Quran juga berfungsi untuk terus mengajak manusia menggunakan akal fikiran dan mata hati. Al-Quran sentiasa menggesa manusia berfikir, merenung dan mengambil iktibar daripada semua kejadian alam. Renungan yang mendalam akan membawa insan ke arah kesimpulan bahawa alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berfikir itu dikenali sebagai ulul albab di dalam Al-Quran, yang bermaksud manusia yang berjaya mengambil pengajaran daripada Al-Quran serta dapat mengambil pengajaran dari alam semesta dan segala ciptaannya. Oleh yang demikian, ingin saya kongsikan satu kata hikmah yang sering menjadi kalam Rabbi. Andai hidup sekadar hidup tanpa merenung kembali segala wahyu dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, haiwan-haiwan di hutan juga hidup. Maka apakah yang membezakan mereka dan kita? Renung-renungkan dan manfaatkan akal yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara mengenai wahyu, adakah penting seseorang manusia itu mengkorelasikan penggunaan akal dan wahyu dalam membuat sebarang keputusan dan dalam membuat satu tindakan? Oleh itu, mari kita lihat. Okey, menjawab kepada persoalan tadi, jawapannya adalah ya. Seperti yang anda tahu, saya tahu dan semua orang tahu, sangat wajib bagi seseorang individu itu untuk mengkorelasikan penggunaan wahyu dan akal dalam membuat sebarang keputusan tindakan. Hal ini kerana akal, sehebat mana pun akal manusia tetap mempunyai keterbatasan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat ungkapan menarik daripada seorang para ulama pertengahan, iaitu Imam Ash-Shatibi, di mana beliau telah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan kemampuan akal dalam memahami sesuatu ujung batasan yang tidak dapat dilewati dan tidak memberikan kepadanya jalan untuk mengetahui segala yang diinginkan. Andaikan akal seperti itu mampu mengetahui segala sesuatu, nescaya ia akan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui semua yang telah terjadi, apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi, serta bagaimana jika itu sesuatu yang tidak terjadi. Maka pengetahuan Allah tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia, hambanya, terbatas. Justru korelasi wahyu dan akal sangat erat sekali, seperti imam dan makmum. Hal ini di mana wahyu sebagai imam, manakala akal sebagai makmum. Kemanapun imam pergi berpendapat, maka makmum mengikut di belakangnya. Dengan kata lain, wahyu sebagai pembimbing kepada akal. Terima kasih.